Sebenarnya apabila kita bercakap tentang menulis ini, kepentingan jurnal harian ini, kita masuk terus pada topik. Saya sebenarnya nak kongsikan kepada anda bila sewaktu saya dan Hafizul Faiz berbincang untuk minggu lepas, macam Saudara Faiz tanya kepada saya, Iman, kita nak buat apa untuk curhat jiwa episod ke-7 ini? Sebab minggu yang curhat episod ke-6 kita dah bincang tentang cara membaca berkesan, tentang bagaimana seseorang boleh mendapatkan input sebanyak dan semaksimal yang boleh apabila dia membaca sesebuah buku. Maka ada banyaklah perkongsian-perkongsian daripada saya, daripada Faiz dan juga daripada saudara Kausar pun ada dekat atas ni, dan juga rakan-rakan yang lain yang berkongsi. Antaranya kalau nak baca, kita gunakan highlighter yang berwarna. Lepas tu kemudian kita gunakan cara bacaan aktif di mana mungkin kita gunakan jari untuk menunjuk setiap perkataan supaya kita tak lari fokus dan banyak lagi. Jadi selepas membaca, sekarang kita nak bincang tentang menulis pula. Jadi bila menulis ni, dia ada dua istilah yang sinonim dengan tentang penulisan ataupun journaling harian. Yang pertama ialah second brain ataupun otak kedua, dan yang kedua ialah brain dump. Orang kata brain dump ni macam kita melepaskan segala apa yang berada dalam fikiran kita. Jadi apabila kita journaling ni, dia ada banyak orang kata jenis tau. Yang pertama kita ada dream journal ataupun goal journal. Apa yang kita tulis dalam dream journal ini ialah kita tulis segala apa yang kita nak capai dan ada hadnya. Contohnya hari ni aku nak capai apa, ataupun kalau anda panjangkan lagi masa dia, seminggu ini anda nak capai apa, ataupun sebulan ini anda nak capai apa, ataupun setahun ini anda nak capai apa. Itu fungsi dream journal, di mana anda tuliskan segala impian, hasrat, cita-cita anda. Contohnya anda nak contohnya kalau mahasiswa anda nak dapat 4 flat ataupun nak dapat dean list untuk semester ini. Jadi tuliskan, sebab bila kita tulis sebenarnya ia telah orang kata subconsciously, bila anda selalu menulis benda itu, ia akan meresap dalam subconscious anda dan akan mendorong anda untuk mengejar dan fokus untuk mengejar cita-cita tersebut. Jadi itu bentuk journaling yang pertama, iaitu dream journal. Yang kedua, kita ada to-do list journal. To-do list ni macam anda tahulah, contohnya kita akan ada satu senarai benda-benda yang kita nak buat pada hari itu ataupun pada minggu itu. Contohnya, saya sebagai penulis dan juga duta untuk jiwa. Jadi hari ini target saya lah, saya nak posting sekian-sekian post untuk promosi buku-buku kami. Okay. Lepas tu kemudian saya nak pergi contohnya photo state bahan-bahan bacaan, ataupun hari ini saya nak pergi menyiram pokok bunga, ataupun hari ini saya nak pergi beli stok biji kopi baru untuk supply ruang mengopi kami di banglo atau teratak buku itu. Jadi setiap tugasan yang saya rasa saya perlu laksanakan, yang saya perlu habiskan, sudahkan pada hari itu, saya akan senaraikan banyak-banyak. Kemudian kita akan tick satu persatu. Setiap kali tugasan itu kita sudah sempurnakan. Dan kajian menunjukkan bahawa apabila anda melakukan to-do list journal ini, orang kata tahap produktiviti anda akan meningkat. Sebab kita manusia, bila kita dapat menyelesaikan satu tugas ataupun menyelesaikan satu, memang kita akan dapat rasa puas hati tu. Kita akan rasa, wah, aku dah berjaya lakukan satu. The sense of accomplishment itu yang akan menyebabkan anda terus produktif untuk hari ke hari. Jadi itu contoh bentuk journaling yang kedua. Yang pertama tadi dream journal, dan yang kedua ialah to-do list journal. Dan saya akan kongsikan bentuk-bentuk journaling yang lain yang mungkin kita sama-sama boleh dapat manfaatkan untuk kita jadikan sebagai tabiat dan habit kita dalam seharian. Jadi saudara Faiz pun dah masuk. Okay, sebenarnya bermula daripada sesi ataupun episod curhat jiwa ke-7 ini, minggu ini, kami nak buat sedikit orang kata penambahan dah ataupun pembaharuan, di mana kami akan buat sedikit sesi refleksi ataupun orang kata tadabbur berdasarkan karya tafsir Al-Azhar yang tulis oleh Buya Hamka. Dan untuk sesi perkongsian istimewa ini, saya nak membukalah kepada saudara Faiz untuk memulakan perkongsian sesi tadabbur atau refleksi tafsir Al-Azhar. Silakan, Abang Faiz. Weh, masuk terus macam tu Dengar tak, Iman? Iman dengar tak? Ke saya seorang bercakap ni? Dengar. Okey. Okay. Saya punya perkongsian ni tak adalah sampai mendalam sangat kan. Kita sekadar nak mengisi, kita nak bagi ada structure sikit kita punya sesi untuk malam curhat kita.
Dan ini pun permintaan daripada Iman, dan ada beberapa orang sebenarnya yang memberikan cadangan ini. Jadi, tapi saya tak nak, kalau boleh, tak nak jadikan ini adalah sesi macam kuliah agama. Jadi sekadar untuk kita ada sedikit struktur dan juga tertib, maka kita adakan sedikit perkongsian tentang tafsir Al-Azhar daripada Buya Hamka. Jadi mungkin kita akan sambung lah. Jadi macam biasa, perkenalan ni saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan tafsir ini sebenarnya apa. Kenapa tafsir ini sangat penting, sangat signifikan untuk kita sama-sama bedah. Hamka menulis tafsir Al-Azhar ni bermula dalam penjara. Tapi Hamka dah start, dia kata nota-nota dan kajian-kajian dia tentang Al-Quran ni dia dah mula lama. Sebelum ni lagi sebenarnya dia dah mula lama, dan Hamka sangat menguliti beberapa karya tafsir daripada khazanah sejarah Islam itu sendiri. Antaranya adalah, ini Hamka tulislah dalam bahagian pengenalan, antaranya adalah Hamka baca Ibn Katsir tu hampir habis, dia kata. Bahkan Hamka baca At-Tabari. Ibn Katsir sebenarnya banyak ambil daripada At-Tabari. At-Tabari ni dia panggil ensiklopedia tafsir lah. Dia masukkan semua benda dalam tafsir. Kemudian Ibn Katsir ni tapis benda tu. Jadi dia tapis lah benda yang dia rasa macam tak sahih, benda yang rasa macam tak perlu, dia keluarkan. Jadi sebab itu At-Tabari punya tafsir tu lagi panjang lah daripada Ibn Katsir. Tapi Ibn Katsir dia ada banyak sebenarnya poin-poin dia sendiri, yang dia kupas sendiri, yang dia bahas sendiri, yang dia rasa macam perlu dikritik dan sebagainya lah. Jadi Hamka kata pada waktu itu sangat tak ada lah tafsir-tafsir dalam bahasa Melayu pada waktu itu. Jadi Hamka ni dia boleh membaca dalam bahasa Arab. Jadi beliau membaca dalam bahasa Arab dan beliau mula menotakan semua bacaan-bacaan itu. Dan ini penting. Ini sebenarnya sangat kenalah dengan perkongsian kita pada malam ini. Dan beliau mula menulisnya sebagai satu bentuk perkongsian secara santai. Ini yang Hamka buat sebenarnya. Daripada apa yang dia baca, dia rakamkan balik, dituliskan balik, kemudian dia buat satu kuliah. Dia panggil kultum. Bukan kultus, tapi kultum. Kuliah 7 minit. Kuliah 7 minit ni Hamka suka buat selepas subuh. Dan Hamka mulakan kuliah ini ketika mana beliau berada di Jakarta, yang mana beliau mula tubuhkan Masjid Al-Azhar, dan beliau konsisten dengan kuliah 7 minit ini, fokus banyak tentang tafsir dan juga tasawuf. Okey. Jadi disebabkan Hamka ni sangat sudah lama membaca karya-karya tafsir, jadi Hamka terdetik kalau seandainya beliau boleh menulis satu tafsir yang boleh dirujuk oleh, ini Hamka tulis tahu, yang boleh dirujuk bukan hanya sekadar bangsa Indonesia, Hamka kata, tapi juga keseluruhan rumpun Melayu. Jadi Hamka sebenarnya bila dia menulis tafsir ini, dia tak meletakkan objektifnya kepada orang Indonesia saja. Tapi Hamka dia kata dia nak tulis untuk semua. Daripada semenanjung, daripada siapa saja yang boleh bercakap bahasa Melayu dan juga mempunyai rumpun Melayu, datang daripada rumpun Melayu. Jadi sebab itu Hamka ini boleh dibaca oleh kita walaupun kita ni bukan orang Indonesia dan kita juga bukanlah adik-beradik dan sebagainya lah. So kita baca tafsir itu dan kita faham. Okey, itu satu. Kemudian Hamka tulis lagi, dia kata hasil daripada dia membaca ni banyak. Dia kata Ibn Katsir, At-Tabari, kemudian dia tulis lagi dia juga baca Al-Kashaf. Ini satu benda yang menarik lah. Al-Kashaf ni satu karya yang sebenarnya sangat rare, sebenarnya sangat nadir lah dalam dunia, dalam kita. Sebab apa? Tapi dalam dunia tafsir, Al-Kashaf ni memang diangkat lah. Pertama kali Az-Zamakhsyari ini dia punya mazhabnya, akidahnya adalah mazhab Mu'tazilah. Tetapi dalam bidang tafsir, beliau dirujuk kerana beliau adalah yang paling awal menulis tafsir dengan memberikan perspektif melalui sudut bahasa. Sebab Zamakhsyari ni dia ulama yang sangat pakar bahasa. Pakar bahasa ni maksudnya bukan tata bahasa saja tau. Pakar bahasa ni maksudnya dia sangat pakar dalam bidang sastra bahasa tu. Sebab itu kalau kita baca tafsir Al-Kashaf Zamakhsyari ni, kita akan dapati dia quote syair, kemudian cara dia menghurai tu dia bukan hanya sekadar maksud secara literal dan juga menghuraikan definisi dan sebagainya. Dia bahkan dia beritahu okey, maksud kedudukan ayat ni apa. Jadi pada zaman tu, Zamakhsyari ni kira macam mantap gila. Tapi pada ketika dia menulis itu, dia memang dikritik dan dia memang dikritik, bahkan dibuang lah. Even sebenarnya kalau ikut satu riwayat dia buat negeri. Bahkan pemerintah pun tak suka dengan dia. Pertamanya sebab akidah dia tu. Yang keduanya sebab mereka kata dia ni sesat lah. Tapi selepas itu, ketika mana orang mula menggali balik khazanah itu,
mereka jumpa khazanah tafsir yang ditulis oleh Zamakhsyari ini satu benda yang sangat hebat. Cuma pada ketika waktu-waktu tertentu, babak-babak tertentu dan juga pada bahagian-bahagian tertentu, bila dia bicara soal akidah, dia bicara soal wahyu akhlak, dia bicara soal antara akal dan wahyu tu apa semua tu, dia akan memberitahulah pandangannya daripada Mu'tazilah. Dia kata dia memang memegang kepada pandangan itulah, tetapi dia ada perbahasan yang mana saya rasa tak sesuai lah untuk kita bincang di sini. Tetapi pada sudut bahasa itu Hamka tulis, Hamka memang memanfaatkan Zamakhsyari itu. Kemudian Hamka sebut lagi, dia kata dia membaca pula Mafatihul Ghaib. Ini satu karyatasi yang juga besar daripada Ar-Razi. Ar-Razi ni dia menulis Mafatihul Ghaib ni satu-satu tafsir yang mana dia apabila dia menghuraikan satu-satu ayat Quran itu, dia akan pada waktu tu tak ada siapa berani masuk ilmu-ilmu kesains kemanusiaan dalam bidang tafsir. Dia terpisah sangat dah waktu tu. Tapi Ar-Razi ni sangat-sangat meluas pembacaan dia. Dia masukkan psikologi, dia masukkan isu-isu politik, dia masukkan juga isu-isu sosial, dia masukkan juga isu ekonomi, dia masukkan juga isu-isu yang sangat yang orang tak sangka ia boleh dikaitkan dengan Al-Quran. Sebab itu antara pandangan ulama, kritikan yang sangat tajam para ulama terhadap Ar-Razi ni, dia kata fi kulli syai'in illa tafsir. Pada tafsir Ar-Razi itu ada segalanya, nak sejarah ke, sains ke, apa ke, kecuali tafsir. Sebab pada waktu itu ulama menganggap bahawa tafsir itu harus ditafsirkan Al-Quran bil-Quran lah. Maksudnya tafsir Quran dengan Quran ataupun tafsir Quran bisunnah dengan hadis-hadis Nabi. Okey, nak ceritanya betapa luasnya pembacaan Hamka ni, dia tulis benda tu dan dia menjadikan pembacaan-pembacaan ini sebagai asas kepada tafsir Al-Azhar yang beliau mula tuliskan. Tetapi, kata Hamka lagi, namun begitu, disiplin-disiplin asas yang beliau tekankan seperti mana memahami dan juga menguasai bahasa Arab, kemudian disiplin-disiplin ulumul Quran, beliau sudah lama menguasainya dan beliau berharap bahawa sesiapa saja tidak memandang rendah dan juga enteng mudah tentang ilmu-ilmu inilah, supaya kita tidak berlaku penafsiran yang amat jauh daripada disiplin ini. Okey, itu cerita awal. Yang menarik ini habis dah. Ini pengalaman saya. Ketika mana Hamka dia mula tulis, dia kena penjara bukan masuk penjara terus tau. Sebab dia kena penjara ni sebab dia dituduh oleh Tali Barut Soekarno. Sebenarnya Soekarno percaya dengan orang-orang keliling dia sangat. Orang politik kan, dia akan percaya kat orang keliling dia siasat tak nak. Dia kata mereka bagi tahu dekat dia, Hamka ni kira macam pro Melayu lah, pro Malaysia pada waktu tu. Dan menyebabkan dia macam terpaksa untuk ambil tindakan lah. Dia kata kenyataan dia kata ini adalah kerana undang-undang lah. Macam biasalah kita dengar lah kenyataan tu kan. Tapi ialah dia yang boleh bagi arahan untuk ambil tindakan. Jadi disebabkan Hamka ni ditangkap reman, dia bukan masuk penjara tu. Dia ditangkap reman, maksudnya mereka tak jumpa langsung pendakwaan yang boleh dibuat kat atas dia tu. Tak ada bukti. Jadi dia ditahan reman lah. Ditahan reman macam kita tahan reman. Cuma yang anehnya, Hamka ditahan reman ni sampai 2 tahun, 3 tahun. Sampai 2 tahun lebih. Ada setahun lebih sebenarnya. Tahun berapa bulan. Tapi tahan reman pun lama. Sampai kesudah dia tak tahu. Sebab itu tidak ada kes dia dalam apa undang-undang, catatan undang-undang Indonesia tu tak tahu dia salah apa. Sebenarnya lebih kepada politik je. Untuk tidak mahu supaya dia mempengaruhi. Sebab waktu tu memang pandangan Hamka ni berpandangan sedikit cenderung kepada proses penyatuan. Dia kata kita kena menjatuhkan antara tanah ini. Kita Indonesia ni satu bangsa. Jadi itu tak sedap didengar oleh orang politik yang pada waktu itu, contohnya Soekarno. Yang saya fahamnya waktu itu insecure lah. Dia menguasai Indonesia. Saat ini dia ambil Malaysia ke apa benda, dia nak tolong Malaysia ke apa benda, dia nak kuasa, dia nak bagi siapa, takkan dia punya kuasa akan tergugat. Sebenarnya pada waktu itu kalau kita tengok sejarah yang ditulis oleh Prof. Ahmad Adam, dia kumpul balik. Sebelum merdeka tu sebenarnya memang ada usaha daripada Ahmad Bustaman dan juga beberapa orang lah daripada Kesatuan Melayu Muda cuba untuk berutusan, berkomunikasi dengan Soekarno untuk mengisytiharkan apa yang disebut sebagai Melayu Raya lah. Maksudnya ketika mana Indonesia itu nak diiktihar sebagai proklamasi, mereka nak masukkan dalam pengisytiharan itu Malaysia sekali. Jadi kalau tindakan itu berhasil, usaha itu berhasil oleh Kesatuan Melayu Muda, yang kebanyakan mereka masuk ke UMNO selepas itu, kita barangkali satu negara. Kita tak tahu kan. Tapi itulah. Kemudiannya KMM tu jadi
Persatuan Kaum Melayu. Hello? Oh, sudah. Hello? Boleh boleh dengar. Boleh? Tadi macam terhenti sekejap ni. Oh, sorry. Sorry Iman. Tak tahu kenapa kan. Waktu tu Hamka sebenarnya dah start tulis dah tafsir tu. Dia start catik, dia kumpulkan balik, dia catik. Sampailah akhirnya tak ada pendakwaan yang konkret untuk didakwa, untuk beliau didakwa, maka beliau dilepaskan. Dan selepas itu, ketika beliau dilepaskan itu, rangka ataupun mentah manuskrip mentah tafsir itu sudah hampir sempurna, dia kata. Ini cerita anak dia sendirilah, Irfan cerita. Kemudian sama oleh Rusdi pun cerita benda yang sama. Kemudian Irfan dengan Rusdi inilah Bapa Irfan dengan Bapa Rusdi inilah yang menyambung usaha untuk mengemaskinikan tafsir-tafsir itu. Ada compang-camping dekat sana, mereka tampung, dan semuanya berpandukan daripada sama ada beliau mana. Tapi nak ceritanya, mereka punya kerja ni seronoknya, dia kata kami tak pernah rasa macam kita pengenalan itu juga. Hamka cerita, dia kata pengalaman dia kena tangkap dan sebagainya itu sebagai satu bentuk pemerintahan, tetapi kerana itulah akhirnya dia berterima kasih kerana itu takdir itu menyebabkan dia boleh menyiapkan tafsir ini. Ketika pada waktu itu cara beliau Hamka ni, sebab dia tak nak image dia tu rosak kerana itu. Dia pegang semua media, termasuklah yang tempatan dan juga termasuk antarabangsa. Sebab itu kalau kita tengok, selepas ada berita Hamka kena tangkap, selepas itu senyap terus. Tak ada siapa dah nak menulis. Sebab itu, Hamka, orang yang berpengaruh tu, ketika dia kena tangkap, tak ada pun demonstrasi yang besar-besaran. Sebab itu kepintaran Soekarno lah, dia mengawal keadaan tu macam mana. Itu memang politik dia lah. Tetapi silap lah, dia silap tangkap orang. Hamka tulis kisah tu dalam Tafsir Al-Azhar. Jadi Soekarno punya syarat ni, hasrat ni adalah untuk membenamkan cerita itu supaya sejarah dan reputasinya dan prestasinya itu tidak rosak kerana cerita pasal Hamka itu. Jadi terbalik ketika Hamka memasukkan cerita itu ke dalam Tafsir Al-Azhar dan ia dibaca sehingga ke hari ini, bahkan sampai bila-bila. Bahkan nama Soekarno itu rosak. Bukan rosak, maksudnya taklah sebersih mungkin. Ketika selagi mana Tafsir Al-Azhar itu ada, selagi itu Soekarno tak sebersih mungkin lah, kita katakan begitu. Okey, 3 poin pertama. Satu, tulisan Tafsir Al-Azhar ni adalah tulisan daripada orang yang sedang bergelut untuk membebaskan dirinya daripada penjara-penjara manusia yang tamak dan rakus. Jadi tentu sekali yang Hamka tulis itu banyak berkaitan dengan soal etika, akhlak dan sebagainya. So kita kena tahu setiap konteks itu dia ada sebab-sebab dia. Sebab itu kalau kita baca Fizilah Al-Quran, Syed Qutub, kalau kita baca tafsir dia, kita akan tahu bahawa dia sangat mirip, dia sangat bersifat haraki begitu. Sebab apa? Sebab waktu dia tulis itu dalam penjara dan dia sangat berpegang kepada konsep khilafah dia. Kita kena tegak, perjuangan dia itu tinggi. Tapi Hamka, dia tak, waktu dia kena penjara, dia bukan kata okey aku nak kena jadi pemimpin. Dia tak begitu. Dia lebih kepada macam mana kalau manusia ni baik sebenarnya. Dia lebih kepada nak mendakwah ke situ. Jadi tentang perpribadi, akhlak dan sebagainya. Sebab itu, walaupun ada perbincangan besar tentang ahkam dan sebagainya, tetapi Hamka sangat relate dengan moral, dengan soal-soal bagaimana manusia itu harus melakukan kebaikan dan hal-hal yang bersangkut paut dengan moral lah. Okey. Itu poin pertama, sebab konteks dia menulis itu adalah untuk itu. Yang kedua, tafsir satunya tafsir yang meramahkan, yang mengharmonikan antara dua pandangan, dua aliran pada waktu itu. Satu, aliran yang mengatakan tafsir ini orang biasa, aliran yang tafsir itu orang boleh buat. Jadi dia ada dua aliran keras untuk mengharmonikan. Kau tidak sampai boleh tafsirkan. Sekejap, Abang Faiz. Hamka ini. Ya. Suara macam pecah-pecah tadi. Saya tak pasti yang saya seorang je ke. Ain pun kata suara Abang Faiz macam pecah-pecah.
Saya ni semangat ni. Tak apa, sambung. Adalah gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tak puas hati kita ni. Ada orang hantar apa-apa lah ni. Jadi nak ceritanya ada dua kutub mazhab lah kat situ. Satu yang kata tafsir tu keras, satu lagi yang kata tafsir tu lembut. Hamka ni dia cuba mengharmonikan keduanya. Dia kata boleh tulis, boleh tafsir tetapi kena ada asasnya dan sebagainya lah. Jadi sebab itu kita baca tafsir Al-Azhar ni, kalau siapa-siapa baca pun, siapa-siapa ada pun, dia takkan rasa berat. Dia takkan rasa macam tafsir ni satu benda yang jauh daripada dia. Dia akan rasa macam Hamka ni sebenarnya dia pujuk aku ni. Sebab dia ada laras bahasa yang sangat-sangat merakyat dan termasyarakat dalam cara dia menyampaikan. Jadi itu adalah poin kedua saya lah. Poin pertama tadi, tafsir itu fokusnya adalah banyak peribadi. Jadi kalau kita baca tu, kita akan rasa Hamka memang nak bagi kita jadi baik dengan membaca tafsir. Dia ada moral implication dekat tafsir-tafsir. Dia ada moral perspektif. Yang kedua pasal mengharmonikan kedua aliran itu. Dan yang ketiga ini yang terakhir, ketika mana kita membaca tafsir Al-Azhar ini, kita akan mengenali satu sosok kekuatan yang luar biasa. Maksudnya Hamka ni dia bukan jenis orang yang hanya baca buku agama saja. Dia memang memahami latar budaya setiap dia pergi tu. Contohnya, kalau kita baca tafsir lain, kita takkan dapat lah. Kalau kita baca tafsir Al-Razi, Mafatihul Ghaib pun, kita takkanlah dapat je nak cerita pasal Bomoh. Tapi Hamka dia cerita pasal Bomoh. Dia cerita pasal Minang, cerita pasal Jawa, cerita pasal amalan-amalan itu. Dia masukkan itu sebagai dalam tafsir dia. Jadi kalaulah kita terjemahkan tafsir ni ke dalam bahasa Inggeris ke apa, orang akan dapat latar budaya yang memang tak akan ditulis oleh mana-mana pentafsir. Mana-mana pentafsir takkan mampu menulis ini kecuali seorang lah, Quraisy Shihab, sebab dia yang terbaru lah. Beliau ulama yang paling terbaru lah dalam tafsir dekat Indonesia ni, tafsir Al-Misbah. Jadi ini adalah 3 rumusan penting ketika kita membaca tafsir Al-Azhar. InsyaAllah next session saya akan kupas sedikit dalam surah Al-Fatihah, kemudian kita akan pergi terus ke juzuk 30. Sikit lah. Minta maaf lah kalau lama ni Iman dan sebagainya. Minta maaf lah kalau jadi macam tafsir agama maghrib. Tak ada, sebab saya rasa memang betul perbincangan ataupun sesi refleksi dengan menggunakan tafsir Azhar ini perlu, sebab memang seperti yang kita dah katakan tadi, yang tafsir Azhar ni adalah satu-satunya tafsir yang memang menggunakan bahasa Melayu, yang memang latar ni adalah tentang latar dan juga orang kata budaya Melayu sendiri. Maknanya memang ditulis daripada orang yang memahami bahasa kita, yang memahami psiki kita, yang memahami latar belakang kita. Jadi bagi saya macam rugilah kalau kita tak ambil sedikit masa, mungkin dalam 10 minit awal sesi curhat kita ini, untuk kita bincangkan tentang tafsir Azhar itu sendiri. Jadi memang insyaAllah saya dan Saudara Faiz memang dah setuju untuk kita jalankan untuk episod-episod akan datang. Kita akan ambil dalam 10 minit awal sesi curhat kita ini untuk kita buat sesi refleksi tafsir Al-Azhar. Kemudian baru kita akan masuk pada tajuk kita pada minggu itulah. Jadi tajuk kita pada minggu ni adalah tentang menulis ataupun journaling. Macam saya dah katakan tadi lah, yang menulis ini dia macam mana, dia macam saya pernah baca satu artikel tu, dia kata yang bila anda menulis ni, dia tulis just write or draw whatever you feel right. Maknanya kalau anda rasa macam tulis, contohnya macam hari tu adalah bad day anda ataupun hari yang buruk bagi anda lah, mungkin kena marah dengan bos ke, ataupun ada sesuatu kerja yang anda buat rasa macam tak kena, dan anda macam mana rasa kegeraman, kerisauan, kesedihan itu dia terkumpul di dada dan fikiran anda. Jadi menulislah untuk kita keluarkan supaya ia tidak, orang kata, mengganggu dan akan makan anda dari dalam. Jadi itu pun antara kepentingan bila anda menulis ataupun journaling ini, sebab ia akan mengurangkan stres, dia akan orang kata mengurangkan rasa anxiety anda, dan dia pun akan membantu anda untuk menguruskan segala macam kerisauan ataupun kemarahan anda, supaya itulah bila betul-betul dilepaskan kita akan jadi rasa ringan lah. Jadi saya dah kongsikan tadi yang dalam journaling ni kita ada to-do list journaling, kemudian kita ada dream journaling, kemudian ada satu lagi journal yang mungkin anda boleh tulis, iaitu orang kata day event journal. Day event journal ni mungkin contoh paling mudah yang saya boleh bagi lah, kalau anda membaca ataupun menonton One Piece, dalam arc terbaru di Wano arc ni ada satu watak nama dia Kozuki Oden. Kozuki Oden ni dia pergi mengembara mengikut orang kata Raja Lanun lah time tu. Jadi sepanjang pemerhatian dia
pengalaman dia berjumpa dengan orang baru, dia pergi ke pulau baru, apa yang dia hadapi, apa masalah yang dia lalui dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Jadi memang semua benda itu dia tulis. Memang tak ada orang kata macam kan kalau menulis novel kan ada plot lah, ada orang kata apa perbualan dah, ada prolog apa semua tu, tak ada. Memang orang kata free writing, penulisan bebas. Tulis saja apa yang terfikir dan terlintas dalam kepala anda dalam dan tuliskan dia pada kertas ataupun handphone ke, terpulanglah apa medium yang anda suka. Yang penting anda menulis, sebab menulis yang penting selain daripada ia membantu anda dari sudut perasaan, dari sudut psikologi, ia juga membantu anda untuk mengingati semula apa contohnya macam apakah pengajaran-pengajaran pembelajaran anda belajar pada hari ini, mungkin anda akan lupa sebab memang otak kita ni kita tak latih betul kan untuk mengingati semua benda. Tapi bila anda merekodkan benda itu, rekodkan pengalaman anda itu, anda boleh jadikan sebagai rujukan pada masa akan datang. Itu antara kepentingan menulis lah ataupun journaling. Dan journaling, bila saya kata menulis, tak semestinya di atas kertas ataupun di atas buku. Anda boleh je nak guna aplikasi notes yang ada pada handphone anda ke, dekat tab anda ke, ataupun guna orang sekarang ni ada website Notion. Saya boleh kongsikan nantilah, ada satu bebenang menarik saya jumpa tentang bagaimana anda nak manfaatkan Notion sebagai wadah untuk journaling. Jadi itu antara sikit lah perkongsian yang saya boleh kongsikan sekarang. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Jadi saya nak buka peluang kepada speaker-speaker lain lah, kalau anda ada nak berkongsi juga cara anda menulis ataupun cara anda journaling untuk menjadikan hidup anda lebih produktif. Anda boleh request untuk naik sebagai speaker dan saya akan approve anda lah. Jadi saya nak bertanya pada saudara Faiz pula, sementara kita menunggu request daripada kawan-kawan ni yang nak naik mungkin. Adakah saudara Faiz ada mengamalkan sebarang bentuk journaling? Macam mana? Ya, Iman, saya memang antara cara saya berlatih menulis adalah dengan saya memang buat journaling lah. Saya buat free writing. Sebenarnya mula-mula tu memang masa kita buat Sudah. Sekejap. Suara pecah-pecah lagi. Wah, sudah. memang Hari mencabar. tu rasanya dalam nak bisa Hello. sebenarnya okey je. Okey. Tak apa, teruskan. Okey. Saya memang mengamalkan journaling, man. Memang saya sendiri, cara saya buat latihan menulis adalah dengan free writing saya adalah journaling. Maksudnya memang saya menulis diary, menulis journal. Mula-mula tu kekok sikit sebenarnya. Macam kita tak rasa macam benda yang kita nak tulis tu penting. Contohnya saya beli nasi ayam gepuk Pak Gembus hari ni. Sedap. Tak penting pun benda tu untuk orang tahu. Kenapa? Orang nak kena tahu kan. Tapi bila saya fikir balik, saya menulis tu bukan untuk orang tahu. Saya menulis tu adalah untuk saya sendiri rasa berlatih dengan menulis itu. Ini yang saya belajar daripada Pak Samad sebenarnya. Ketika saya tanya Pak Samad macam mana Pak Samad menulis, dia kata menulislah sekat apa sahaja. Walaupun hal-hal itu adalah tentang yang sederhana, dia kata. Itu ayat Pak Samad lah. Tapi yang betul tu tak tahu yang mana. Tapi perkara sederhana tu betul. Saya tak ingat sangat dua ayat dia tu. Tapi dia cakap macam tu. Dan ini memang ditunjukkan oleh beliau sendiri. Kalau kita baca dalam Wakat Eropah, yang besar tu kan Iman, yang besar tu, Wakat Eropah tu, memang kalau kita baca situ, Pak Samad, dia tak ada apa pun. Tak ada pun idea besar ke dalam tu. Cerita pasal dikat, cerita pasal apa. Tak ada. Dalam tu dia cerita, hari ni bapak pergi ke Hyde Park London, bapak jumpa dengan ni, kemudian bapak harap anak sihat sejahtera, kirim salam kepada ibunda, sekian. Dah satu surat. Jadi nak ceritanya bahawa bila dia tulis macam tu, kita rasa macam, weh, itu je. Tapi disebabkan mentah, tulisan tu jadi mentah, jujur, tulus, kita rasa terbawa-bawa lah sedikit bila kita baca tu. Okey. Jadi memang saya secara peribadi mengamalkan journaling sebenarnya. Cuma bila kita sibuk, kita tak mampu nak menulis semua. Tetapi kita jangan tinggal semua. Maksudnya, ketika kita ada ruang menulis dan ketika kita tidak ada idea nak tulis apa, jangan biar kita tunggu idea bila nak tulis. Kita kena start tulis apa yang kita pernah lalui dan kita rasai. Kerana yang penting dalam penulisan ni adalah cara kita menghormati idea kita. Itu ayat yang saya rasa saya gunakan lah, menghormati idea kita, menghormati flow thinking proses kita. Sebab beza orang menulis dengan bercakap. Macam kita sekarang tengah bercakap, orang yang menulis dia akan lebih structural, dia punya struktural, dia punya cara fikir. Jadi bila dia fikir itu, dia tentu ada compartmentalize. Dan beza dengan orang bercakap, dia selalunya tak tersusun sedikit. Ini disebut oleh Putut. Putut ni seorang penulis indie dekat Indonesia. Phutut. Dia memang menulis jurnal dan dia memang terkenal dengan jurnal.
Dia punya buku dia yang terkenal, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Boleh Google, dia ada blog dia. Dan blog dia tu adalah jurnal dia lah. Dan jurnal ini adalah memang amalan-amalan penulis daripada dulu sebenarnya. Sebab ini cara penulis menulis. Karya-karya dia yang besar tu, contohnya Shah Nur Ahmad, dia ada karya besar. Dia ada karya contohnya Ranya Sepanjang Jalan ke, kan. Tetapi sepanjang hidup dia, dia memang menulis tentang apa yang dia lalui. Dan itu adalah jurnal. Sebab tu kalau kita baca detik-detik diri di daerah Daif misalnya yang diterbitkan oleh DBP semula, itu adalah satu jurnal sebenarnya. Dia bukanlah satu benda yang kita kata ada perbahasan besar. Tak, itu jurnal. Dia cerita pasal zaman kecil dia cerita pasal zaman remaja dia. Dan kalau kita baca apa nama, ada buku terbaru yang saya, Allah Akbar, tak ingat ada buku apa yang saya dapat direct daripada dia tu. Itu pun dia walaupun biografi ke apa, tapi kebanyakan masanya dia memang menulis jurnal. Termasuklah apabila hujan turun. Dia cerita dia duduk dekat parking je, dekat depan rumah dia tu, dekat satu balcony tu, dia cerita dia duduk, dia tengok hujan apa semua, kemudian dia cerita sebab kenapa apabila hujan turun, dia cerita dekat. Itu adalah free writing sebenarnya. Bila kita dah mahir free writing ni, apa saja yang kita tulis, dia akan mengasah kita untuk menyemak semula apa yang kita baca dan idea-idea yang kita sedang proses dalam fikiran kita, dan kita akan terjemahkannya dalam bentuk free writing. Dan lama-lama kelamaan, free writing ni akan jadi writing yang proper dan sangat-sangat berharga. Dia punya thought process tu bagus bila kita tulis free writing ni. Itu saya lah perkongsian sedikit. Dan sebenarnya to be honest, sebenarnya kebanyakan tulisan-tulisan yang saya hasilkan dekat mana-mana pun, surat jiwa ke, yang kalau ada siapa-siapa yang dapat pun caption ke dekat IG ke dekat Facebook ke, most of it, hampir kesemuanya adalah catatan free writing. Dia taklah sampai nak kena tunggu idea now. Saya memang buka laptop selalunya. Subuh tu my prime time untuk menulis kan. Tulis dulu. Dan itulah yang ada, itu adalah. Selalunya dia adalah satu penakulan tentang apa yang berlaku semalam, pergelutan perasaan yang dilalui, rumusannya bagaimana, dan selepasnya terhasillah satu tulisan yang ringkas tapi telah menghimpunkan banyak rasa dalam tu. Terima kasih Iman. Tak tahu dah dengar ke tak saya bercakap. Dengar. Yang ni okey. Rasanya gangguan tu dah berlalu. Iman. Hai. Dengar tak ni? Sudah. Okey, tak apa. Rasa macam cakap seorang lah tadi. Rasanya macam Abang Fik terdengar kot. Tak apa. Nanti saya WhatsApp dia. Apapun, betul lah apa seperti yang Saudara Faiz katakan tadi tentang kita nak journaling ni. Sebenarnya saya nak mengajak, mungkin ada kalangan para pendengar sekalian yang mungkin ada membuat juga tamiat journaling, free writing. Orang kata apa-apa saja yang anda fikirkan anda lalui pada hari itu, anda tulis pada sebuah diary ke, ataupun sebuah kertas, pada sebuah aplikasi di smartphone atau sebagainya. Anda boleh kongsikanlah kepada kita untuk ini. Ataupun kalau anda ada sebarang soalan pun untuk ditanyakan kepada saya ke kepada Saudara Faiz ke, boleh tanya di DM ataupun boleh naik sebagai speaker. Saya akan terima request anda itu. Sebenarnya saya nampak ada ramai juga kawan-kawan penulis juga kat sini. Itulah sebab kita invite dulu. Syirahu ada ni, Una ada, Kausar ada, Kak Ani ada. Okay, kita ada, Syirahu dah masuk. Lepas tu kita ada Syahidah. Syirahu, Assalamualaikum. Salam. Okay, ada buat journaling tak Syirahu dalam seharian? Adalah, hampir setiap hari jugalah. Okay, apa yang Syirahu tulis tu? Mungkin boleh kongsikan pada pendengar-pendengar? So di saya start journaling hari-hari tu dari tahun 2020. Masa tu saya ada sesi terapi, psikoterapi. So ada satu modul tu nama dia Cognitive Behavior Therapy. So modul dia ni dia macam untuk saya manage overthinking, anxiety, self-blaming tu lah. So macam antara aktiviti yang dia suggest ke saya adalah kan selalu orang cakap count blessing kan. So betul. Count blessing tu macam dia jadi apa orang kata, orang sebut tapi macam tak pernah, kita macam jarang lah macam okay, count blessing tu macam mana kan, kira gitu je ke. So macam aktiviti yang saya kena buat tu adalah kalau dalam latihan tu saya kena setiap hari saya kena list down lah.
So apa benda yang yang buat saya gembira, yang buat saya happy, dari sekecil-sekecil perkara lah, at least 3 setiap hari. So dia macam rasa masa mula kena buat tu macam ya ke benda ni boleh bantu kan. Tapi sebenarnya dia membantu lah bila dah hari-hari buat. So macam sekarang tak adalah saya tulis, dia macam jot down gitu je lah dekat phone, apa yang saya rasa gembira. Kalau dulu saya tulis kat kertas, saya akan lipat-lipat letak dalam satu botol kaca gitu. So nanti kalau saya sedih ke apa, saya akan buka lah tengok apa yang hari tu saya happy sangat, apa yang hari tu saya gembira sangat. So macam dia bila dah lama buat macam tu, dah berapa bulan istiqomah lah kan cik buat macam tu. So dia macam latih kita punya thoughts kot. So kalau macam kita cenderung untuk salahkan diri sendiri, cenderung untuk overthinking ke apa, bila kita buat journaling, list down apa yang buat kita happy, dia macam secara subconsciously latih kot minda kita. Tanpa sedar kita lebih fokus pada apa yang buat kita happy. So macam kalau ada benda sedih pun, kita akan teringat juga benda happy. So kalau macam dulu saya tak biasa count blessing, macam tulis tau, jot down benda-benda happy ni. So macam kadang-kadang saya terlupa ada benda happy yang berlaku dekat sehari tu. So macam dulu sebelum buat journaling kira apa yang buat saya happy ni, saya macam kita senang kita fikir benda-benda yang buat kita sedih, buat kita marah, kita senang fokus benda tu saja. So macam bila kita latih ataupun kita jot down hari-hari apa yang kita happy tu, itulah tak tahu dia tak tahu nak kata magic ke apa, tapi dia macam bila kita teringat benda sedih, pasal nanti tapi okay hari ni aku sedih, tapi ada juga benda yang buat aku happy something like that lah. So tu benda yang saya sangat appreciate kot daripada latihan terapi tu. So tu benda yang saya buat hampir setiap hari lah. Kalau saya tak buat tu maksudnya saya tertidur awal. Baik dia cara tulis waktu malam lah. Sebelum tidur. Oh, menarik. Sebab saya pun ada baca tau jurnal, artikel tentang apa yang cara buat ni. Nama dia boleh jadi beza-beza lah. Dan artikel saya baca nama dia Gratitude Journal. Dan konsep dia memang sama macam apa yang Syarah Huda kongsikan tadi, iaitu dia akan orang kata senaraikan apakah benda-benda baik, benda-benda yang menggembirakan hati dia, benda-benda yang menyebabkan dia rasa hidup dia ni rasa fulfill, rasa orang kata tertunai lah, tercapai. Jadi memang dia tulis. Kadang-kadang bila kita menulis ataupun journaling ini, kita bukanlah bermaksud kita akan baca semula pun. Apa yang lebih penting tentang menulis journaling ini ataupun menulis setiap hari ni lah untuk kita, orang kata, legakan diri. Itu dia sebenarnya. Kalau baca atau tidak tu mungkin kita akan baca lah pada masa akan datang kan, bila sampai waktunya. Tapi yang paling penting ialah tulislah. Free writing, free thought apa semua, lepaskan saja pada atas kertas supaya ia tidak membebankan fikiran anda, tidak mengusutkan jiwa anda dan sebagainya. Baik. Kita ada, terima kasih Syarah atas perkongsian tadi. InsyaAllah kalau ni kita akan buka lagi. Okay, ada daripada saudari Syahira naik sebagai speaker. Jasmi Syahira. Assalamualaikum, saudari Syahira. Assalamualaikum. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan nak bertanya atau nak berkongsi. Saya nak berkongsi. Ya? Nak berkongsi. Yang saya buat daripada boleh silakan. Tapi sebenarnya saudara Syahira punya ni suara agak pecah-pecah. Mana? Kan satu aktiviti journaling yang saya buat iaitu gratitude journaling. Saya start buat sebelum tu saya tengok dah macam Aimazal selalu share macam mana nak cadangkan gratitude journal. Lepas tu ditakdirkan saya masuk White Secretary 2019. Kemudian lepas saya cakap pertama sekali Syahira kena bersyukur. Daripada situ saya memang konsisten buat gratitude journaling sampai sekarang dah masuk gratitude journaling yang ke-9, buku yang ke-9. Dan yang bestnya bila saya buat ni, saya nampak apa yang Allah bagi tu betapa sangat banyak sangat yang benda-benda kecil yang kita tak nampak, dan benda tu sangat kita perlu syukuri lah. Contohnya kita dapat menyarap atas lantai kan, atas katil ke, benda macam alam menyerap je pun, so menyerap, baby pun boleh menyerap. Tapi bayangkan kalau satu hari nanti kita stroke, kita kena macam terlantar ke, kita tak boleh pusingkan badan kita. Lepas tu saya terfikir satu nikmat yang Allah
yang selalu orang sebut macam aku tak minta mak ayah macam ni, tapi sebab kita tak pernah minta, sebab saya tak pernah minta, tapi Allah bagi juga mak ayah yang terbaik kan. Lepas tu antara saya syukur benda-benda kecil. Contohnya air yang bersih. Ada negeri-negeri yang air dia kotor, air dia tercemar. Maaflah kalau ada yang terasa, tapi itulah nikmat-nikmat yang saya syukur, yang bila tu buatkan saya fikir apa lagi yang aku ada tapi aku tak nampak, apa lagi yang aku ada yang perlu aku syukuri. So gratitude journal ni memang saya sarankan lah pada orang-orang yang macam dia nak nampak lah apa yang dia ada, apa yang dia perlu syukuri, apa yang dia perlu perjuangkan lagi dalam hidup dia. Pasal gratitude journal ni ada juga saya hantar artikel dekat Jejak Tarbiyah. Terima kasih. Menarik, betul. Gratitude journaling memang penting untuk kita lakukan setiap hari. Saya lakukan setiap hari. Kadang-kadang saya tak buat lah. Tapi nanti saya buat balik. Kadang-kadang kalau saya rajin sampai sehari tu 100 perkara yang saya syukuri pun boleh. Hakikatnya bukan pada jumlah yang kita hitung tu lah. Tapi kita hitung tu sebab nikmat Allah tu tak terhitung. Kata ayah saya lah macam tu. Itu saja. Maaflah cakap laju. Terima kasih saudari Syahidah. Betul. Terima kasih kerana berkongsi. Saya pun dah nampak ada ramai kawan-kawan saya dah mula kongsi tentang cara journaling mereka di Twitter saya. Saya pun dah kongsikan. Baik, dah ada 3 orang naik serentak ni sana. Alhamdulillah. Banyak sambutan ni. Kita ada 240 pendengar. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita untuk sesi curhat jiwa episod ke-7. Baik. Saya nak pergi kepada saudari Hanis dulu. Hi, hello everyone. Hi. Assalamualaikum. So nak sambung balik kan for the gratitude journaling. I took a subject kat uni, it's called positive psychology. So and then we talk about gratitude journaling lah. So we divided the class macam into few groups, control groups. Lepas tu ada positive lepas tu ada intervention. So, and daripada sebab kelas tu ada dalam 100 something plus kot. And then from the class itself pun kita boleh nampak if orang tu buat gratitude journaling, dia punya well-being level tu increase. The intervention duration was 4 weeks. So, sebab kita biasa baca research on papers tapi bila buat dalam kelas tu macam real people, ordinary people, so memang akan nampak result tu. And then cakap pasal menulis ni juga kan, another thing that we can do ialah tulis surat appreciation dekat orang. So macam you sit down and then you write a letter to someone, and it's up to you lah kalau you nak send ke tak. So bila you buat that practice tu kan, you akan lagi macam appreciate orang, you akan jadi lagi empathetic. And another thing yang kita boleh buat pasal menulis ni kan, kadang-kadang kita macam lagi-lagi kalau in our 20s kan, macam kita tak ada hala tuju, kita tak ada goals, kita tak tahu kita nak achieve apa. Kita boleh buat our best self. So apa yang kita buat, imagine umur kita dalam 60 tahun macam tu, and then we pass away. So what do you want people to talk about you? Macam contoh kan, kalau macam Christians kan dia ada eulogy kan. Basically lepas someone to pass away, and then adalah dia punya family ke friends ke akan pergi kat podium, akan pergi kat rostrum and then talk good things about the disease. So cuba bayangkan kita in that position, kita pass away, kita nak orang cakap apa pasal kita. So dekat situ sebenarnya kita akan tahu apa sebenarnya kita nak orang kenal kita sebagai, and itulah sebenarnya apa yang kita nak achieve dalam hidup kita. So itu je nak share. Thank you. Terima kasih saudari Hanis. Betul. Kalau selain pada journaling pun anda juga boleh mula menulis surat-surat terima kasih kepada orang-orang di sekeliling anda. Surat tu walaupun nama ni surat, tapi tak semestinya kena tulis satu surat yang panjang, yang penuh kan. Boleh dia kalau nak guna macam post-it note ke yang warna-warni yang kecil tu kan. Tulis terima kasih ayah, terima kasih ibu. Waktu post tampal dekat peti sejuk ke apa. Memang itu pun antara salah satu orang kata cara yang baiklah untuk kita membina rasa empati kita terhadap orang lain.
supaya kita lebih bersyukur terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Saudari Hanis. Seterusnya saya nak jemput Baba Yaga untuk bertanya ataupun untuk berkongsi. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi sejahtera. Okay, I nak share and tanya opinion lah. Okay, first thing first untuk sharing, actually I nak share yang I dah start journal ni since sekolah rendah. I start journal since like darjah 5 kot. Memang I daripada kecil I buat diary. I really love writing. Lepas tu just sampai sekarang dah bekerja pun setiap malam sebelum tidur memang akan menjadi satu rutin harian lah. Kalau tak buat tu dia macam satu rutin tu tak lengkap dalam satu hari. And basically journalism atau kita cakap tulis diary ni pada saya dia sangat-sangat membantu membantu kehidupan seharian saya pada esoknya. Lepas tu saya pula jenis yang membaca semula saya punya diary. Bila saya baca semula saya akan buat review at the month dengan pada bulan lepas saya punya tahap kesihatan mental saya pada mana dan saya sentiasa buat tracking days, which is tracking days macam hari ni hari yang bahagia, so tracking hari ni adalah warna biru, esok hari yang kurang hari tu hari kurang bahagia macam menyedihkan, so dia punya tracking days tu warna merah. So hujung tahun saya akan tengok journal tracking day saya. Macam tu. Cuma saya nak minta opinion. Tak tahulah siapa yang nak bagi opinion ni. Opinion if let's say someone tu dia tanya saya apa first step kita nak buat journal ni. So saya tak ada idea untuk bagi tahu macam mana nak buat first step ni. Sebab dulu saya buat sebab saya suka tu je. So apa first step yang sepatutnya someone yang new nak buat journal ni. That's all. Thank you. Okay, terima kasih. Mungkin Abang Faiz nak jawab dulu. Okay, tak apa. Kalau macam tu, saya jawab dulu. Okay, antara sebenarnya kita ada banyak peluang. Man, saya kurang. Oh, ya. Silakan. Ya, Man. Saya kurang clear tadi dia punya soalan. Okay, soalan secara mudah dia, apakah langkah pertama untuk kita bermula journaling? Tips-tips yang boleh kita kongsikan. Dengar ke suara? Okay. Untuk langkah awal tu sebenarnya adalah dia mengajar kita untuk menjadi tulus dan jujur. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jadi untuk proses yang baik dalam journaling adalah tentang menulis. Dengar ke? Saya cakap seorang lagi tadi? Untuk proses menulis journaling yang baik adalah apabila kita memang tulis apa yang kita rasa itu betul-betul yang kita rasa. Maksudnya tidak ada penipuan kepada apa yang kita rasa itu bila kita menulisnya. Tidak ada tapisan, tidak ada cuba-cubaan untuk menyembunyikan hal yang sebenar. Kalau rasa kita marah, kita tulis marah. Kalau kita rasa sedih, kita tulis sedih. Sebab dia menulis, journalingnya adalah tentang proses berinteraksi dengan perasaan kita sendiri tu. Jadi itu yang mahalnya dalam journaling ni. Dan bila kita baca balik, teman saya memang suka tulis dekat tempat yang memang tempat online kan. Macam Evernote tu saya sukalah. Kalau dekat Evernote tu yang paling best lah. Saya banyak tulis kat situ. Sekarang ni saya banyak dan dalam masa sama guna juga nota-nota dekat apps yang lain. Tapi Evernote yang paling banyak. Bila kita baca balik, kita akan tengok bagaimana kita menumbuh tu keluar daripada benda tu. Dan ia sangat bantu. Okey. Dan seterusnya yang paling mahal dalam journaling ni adalah kementahan rasa tu. Itu yang saya rasa macam tulis saja walaupun kita rasa macam tak flow lah benda lah. Jangan bully, jangan jadi editor ketika kita menulis jurnal peribadi kita. Itu penting. Jangan jadi editor. Jadilah seorang yang sekadar nak menulis apa yang dia rasa. Itulah tipnya. Oi, sedap oh. Boleh jadi quote tu. Jangan jadi editor kepada tulisan peribadi kita. Kepada Iman. Okay, terima kasih. Saya rasa mungkin itu menjawab soalan Baba Yaga tadi. Yes, menjawab. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, saya nak berpindah pula kepada Skittles. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara? Boleh. Silakan. Nak bertanya ataupun nak beri pandangan, silakan. Okey. Saya ni penulis jurnal lebih kepada sejarah lah. Sejarah dan alam budaya Melayu. So, apa yang saya nak kaitkan
So saya dah mula start menulis ni daripada saya dekat YTM lah, YTM. So apa yang saya rasa down dalam journal ni, bila macam saya nak, orang kata nak expose saya punya penulisan, tapi benda tu fakta lah. Sebab benda tu ada daripada penulisan daripada British, and then daripada penulisan Prof. Saya bagi contoh macam Prof. Fatimah Yatim. So bila kita nak try expose tu pada orang kata halayak, terlalu ramai yang duk condemn lah. Padahal benda tu adalah salah satu fakta yang daripada beratus tahun dulu. So saya memang mencari benda-benda yang ada fakta, bukannya orang kata mitos ke, cerita legenda ke. So apa yang saya macam tertekan daripada segi orang macam tak appreciate. Orang kata bukan tak appreciate, maksudnya orang yang orang ingat sejarah yang lepas tu tak boleh nak dikenang. Sedangkan daripada tiada orang lama, tiada orang yang barulah. Jika tiada orang yang lama berjuang, dan di manakah kita sekarang ni? Kita mungkin akan orang kata orang kata macam hidup bertabur lah. So saya minta pandangan lah daripada Hafizul ataupun Daniel. Macam mana kita ni nak orang kata yakin dan untuk expose pada orang yang tidak akan faham pentingnya sejarah Malaysia maupun sejarah alam Melayu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa soalan ini lagi bagus dijawab oleh saudara Faiz sendiri, memandangkan beliau pun seorang penggemar sejarah, memang seorang history enthusiast, dan beliau juga seorang penulis. Bila dia penulis tu, Iman, macam mana tadi sebenarnya? Dia punya di soalan dia, saudara kita ni dia kata dia menulis sejarah, tapi ada mulut-mulut yang tak senang yang kata kenapa kita kena baca sejarah. Jadi macam mana kita hadapi kritikan pada mereka yang tidak menghargai sejarah ini? Macam tu. Dapat kan? Okey, terima kasih Skittle. Minta maaf saya tak sempat nak check nama betul tu. Saya panggil Skittle saja dulu Boleh. Okey, ini adalah apa yang saya lalui lah ketika mana saya mula menulis tentang sejarah sebenarnya. Bahkan ini adalah satu cabaran yang sangat besar lah bila kita bercakap tentang sejarah, kita menulis tentang sejarah, kita buat gerakan wacana tentang sejarah. Ada suara-suara belakang yang memang tak memahami dan juga tak menghargai apa yang kita lakukan, bahkan buatkan kita jadi down lagi lah. Sebenarnya dia menjatuhkan lagi, dia macam aduh dia ni susah, kenapalah buat belajar benda payah ni. Okay. Ketika saya buat benda tu, contohnya dulu dekat universiti saya buat satu wacana, gerakan wacana, nama dia Sejarawan Kecil, SK. Sejarawan Kecil ni basically kami nak bincang tentang sejarah untuk orang biasa, orang yang bukan latar belakang sejarah. Jadi kita buat dan kita mendapat banyak tentangan sedikit lah, bukan tentangan, kadang-kadang suara-suara sini, pandangan-pandangan yang menyindir kita, yang tak faham kenapa kita buat, kemudian duk pelik kenapa kita kumpul dekat tepi sungai bincang sejarah kan. Ada itu. Tetapi apabila saya sendiri tanya kepada orang yang saya rasa macam selalu perli kami, saya tanya sebenarnya perli ni sebab apa sebenarnya? Apa benda yang dia rasa macam sangat mengganggu dia tu kan, sangat yang menyebabkan dia tak setuju tu. So dia kata sejarah ni, dia kata pengalaman dia dengan sejarah ni dulu tu bila masuk je kelas sejarah dia tidur. Lepas tu dia cerita macam tu lah, dia kata memang berat lah, kena hafal tarikh, kena hafal perjanjian Pangkor sebagainya. Itu. Lepas tu saya jemput dia, saya kata baik jadi panel dalam kita punya wacana.
Jadi panel dan cerita pengalaman ketika beliau mengatakan sejarah itu membosankan. Pengalaman bosan dengan sejarah tu kita nak dengar. Tapi bukanlah jadi panel semata-mata, kita group discussion. So orang lain akan bagi pandangan lah. Dia setuju. Dan dia datang dan dia bagi pandangan dia. Saya suka bila orang berani bagi pandangan dia ni, walaupun pandangan dia tu harsh tapi dia berani bagi. So dia bagi. Dia kata memang saya bosan. Saya tak boleh nak hafal. Buat apa saya nak hafal tarikh? Benda yang saya rasa macam buang masa, dia kata begitu. Kemudian sebelum dia datang tu, kita dah bincang. Waktu itu kami nak bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan kejatuhan peradaban Islam. Something yang related kepada kejatuhan peradaban lah. Jadi kawan saya ni, nama dia Afaf. Dia ada kat situ. Dan dia bentang pasal benda tu. Dia cerita, ni yang menariknya, dia cerita, dia baca dalam Ibn Khaldun Muqaddimah. Dia kata rupa-rupanya kejatuhan peradaban ini banyak berlaku kerana masalah, ini dia punya rumusan cantik. Dia kata banyak berlaku kerana masalah ketika mana masalah itu daripada akhlak individu yang teruk. Jadi perihal akhlak tu menjadi satu faktor yang sangat besar. Jadi kawan saya Hab cakap pasal bosan ni, dia terkejut lah. Dia kata korang ni cerita sejarah ke cerita apa? Jadi dekat situ dia dah salah faham banyak benda. Dia ingat bila kita bercakap pasal sejarah, kita hanya bercakap pasal tarikh dengan tempat. Dan juga buku-buku manuskrip dan sebagainya. Dia tak faham yang sejarah itu sebenarnya adalah tentang masa lalu. Jadi apa saja yang berkaitan masa lalu itu adalah sejarah. Ini kita kena panggil Fazrul satu hari ni. Betul, kena ajak dia. Jadi disebabkan itu, dia salah faham. Dan saya cerita dekat dia, mungkin ini yang salah faham. Ini sebenarnya pengalaman buruk dia belajar sejarah, bukan pengalaman dia dengan sejarah. Itu bezanya. Pengalaman buruk kita belajar sejarah dekat sekolah menengah yang bosankan itu menyebabkan kita hukum sejarah itu sendiri. Sedangkan sejarah itu dia nak kenal dia tu daripada mana. Saya kata hang daripada mana? Hang asal Kedah. Okey, asal Kedah tapi hang mana? Hang daripada Indonesia ke, Thailand, Siam ke ataupun Burma ke? Hang tahu tak hang tu asal mana? Tak tahu, tak pernah tahu. Tengok macam mana. Aku tengok kulit hang pun tak, aku tahu hang daripada mana. Okey, aku daripada mana, dia kata. Hang daripada Tani. Dia kata macam mana hang tahu? Saya ceritalah macam mana apa beza dia 1 2 3. Ini semua sejarah. Sejarah itu adalah tentang diri kita. Kegagalan pendidikan sejarah bukan sejarah. Pendidikan sejarah ataupun silibus sistem pendidikan sejarah adalah kegagalan menghubungkan di antara sejarah dengan orang yang belajar sejarah. Itu kegagalan besar dalam sistem pendidikan dan itu menyebab saya pun bosan belajar sejarah dulu. Saya memang tak boleh nak hafal perjanjian Pangkur segala bagai tu. Tapi bila saya masuk dan saya berjumpa dengan orang yang macam Prof. Kopaski sebagai contoh dekat UAE itu maha guru sejarah kan. Bila dia cerita pasal sejarah, kita tak faham macam mana kita tak belajar benda tu dulu. Dia mula-mula dia buka map. Dia kata orang kat sini warna ni jadi apa? Kenapa gini. Dia cerita menarik sebenarnya. Jadi tambah-tambah pula kita cerita pula apa faktor-faktor kejatuhan, gini manusia jadi apa, macam mana contohnya Baghdad dulu, macam mana satu malam ketika nak bertukar jadi ketika mana Baghdad tu nak masuk, nak ambil tahta Umayyah, Umayyad Khalifah pada waktu tu. Satu malam itu dia panggil semua orang, dia kata dia nak buat makan sebagai tanda perhargaan. Rupanya malam tu dia bunuh semua orang. Kita yang duk kata hebatlah kerajaan ni kan, tapi naik dengan titisan darah. Jadi itu contoh, itu satu benda yang menarik lah kalau kita naik. So saya rasa selalunya dan saya memang akan cuba untuk menulis sejarah lagi dengan cara yang paling boleh untuk kita relatekan dengan orang. Sebab itu kita kena naratif sejarah yang kita bosankan, yang orang bosan dan orang bermusuh itu adalah sejarah, cara mereka belajar dan juga sistem pendidikan sejarah. Tapi sejarah itu secara esensinya adalah sesuatu yang sangat mengasyikkan sebenarnya. Itulah Iman. Jawab sungguh soalan tu. Tu lah macam-macam menggempak gila jawapan ni. Saudara kita ni, adakah ia menjawab soalan? Iman. Dengar. Hello, Assalamualaikum. Salam. So, daripada saudara Hafiz dan Daniel, so saya dah dapat serba sedikit ilmu yang di-sharekan oleh saudara. Terkadang lah bila kita nak expose pasal sejarah ni, kebanyakan lah bila kita nak expose pasal sejarah terkait dengan perkauman, seperti perangnya Lukut, seperti perang Lukut tahun 1700 tak silap saya.
iaitu semasa pemberontakan orang Chinese dengan orang Melayu, iaitu semasa tu cukai daripada timah dinaikkan oleh para kesultanan dulu lah. So macam mana kita macam yang tu salah satu jurnal yang saya akan buat lah, iaitu pada zaman era Kesultanan Sultan Muhammad. Dan juga ada juga yang menyatakan bila saya nak yang itu daripada Selangor dan Perang Selangor dan Kedah, iaitu tahun 1789, iaitu semasa pemerintahan Sultan Muhammad dengan Tengku Kudin. Semasa kemangkatan beliau, berperangnya iaitu Tengku Kudin daripada Kesultanan Kedah dan berperang dengan Raja Mahadi di Selangor lah. So bila kita nak expose benda tu, salah satu Dia memang sekat-sekat ke saya je yang tersekat? Rasanya tersekat Abang ya? Faiz je yang tersekat tak? Suara kita dengar je. So bila kita nak expose pasal perkauman dan juga kepribadian sesuatu negeri, akan membabitkan perbalahan lah. Perbahasan lah, bukan perbalahan, perbahasan antara orang kata daripada perang saraf orang kata. So bagaimana kita ni nak expose, sedangkan benda tu saya mungkin berfikir panjang bila saya nak expose pasal perkauman ataupun lebih kepada dan juga negeri, sesuatu negeri akan membabitkan akan membabitkan satu pergaduhan sesama kita, sedangkan benda tu adalah fakta untuk yang kita tahu. Bagi saya lah, seorang penulis, benda tu fakta dan dia akan menjadikan pengajaran bagi yang kita sekarang lah. Tetapi saya tidak tahu cara penerimaan sesetengah pihak. Bagi saya itu adalah pengajaran, jangan jadi seperti kerajaan dahulu. So yang kita yang sekarang ni, kita perlu perbaiki daripada sejarah yang dulu. Sedangkan sejarah yang dulu mengajar kita bagaimana untuk manage sesuatu negara ataupun perkauman. Sedangkan dulu pun terlalu banyak berperang perkauman dan berperang negeri ke negeri. So macam mana saya ni nak expose benda tu dan bagaimana untuk mengelakkan sesuatu pihak terasa hati ataupun saya biarkan saja. Okay, saya boleh jawab secara ringkas sebab sebenarnya kita nak cakap tentang journaling, tapi saya akan jawab soalan saudara kita. Kalau tanya saya sebagai seorang penulis, sebab saya pun menulis buku, ini antara mantra yang dipegang oleh semua penulis atas dunia, saya percaya, yang bila kita menulis ni, kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Sebab cita rasa, gaya hidup, pegangan hidup, falsafah hidup yang dipegang oleh setiap orang berbeza-beza. Apa yang saya pegang dan saya percaya mungkin berbeza daripada apa yang saudara kita sendiri percaya. Jadi memang sangatlah mustahil kalau kita nak puaskan hati semua orang 100%. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita terus orang kata penulisan kita ini dia memang akan jadi magnet yang menarik orang-orang yang berminat untuk datang pada kita. Jadi teruskan saja menulis tentang sejarah itu. Memang orang kata mulut-mulut yang cakap belakang, yang mungkin mengkritik, yang mungkin orang kata macam mengejek kita memang akan ada. Jadi apa yang kita buat adalah kita jalan terus lah. Asalkan kita tidak orang kata mengejek orang lain, kita tidak mengakibatkan kontroversi atau polemik ataupun menyentuh isu sensitiviti yang melampau. Bagi saya rasa teruskan menulis saja saudara kita. Jangan risau. Okey, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara kita atas perkongsian dan juga pertanyaan tadi. Kita nak beralih pula kepada Golden. Apa namanya? Oh sudah, jangan sekat. Golden. Silakan. Golden, okey ke suara? Saya nampak speaker terbuka tapi saya tak dengar suara daripada anda.
Okay, golden 1, golden 2, golden 3, golden 4, golden 5. Okay, tak apa. Mungkin ada masalah teknikal. Kita beralih. Okay, ada 2 orang request bagi speaker. Baik, kita pergi dahulu kepada saudara Aid Fauzan. Silakan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Saya nak kongsi ringkas je. Menulis jurnal harian ni sebenarnya tak sesuai untuk semua orang. Maksud saya adalah kita ada kadang-kadang personality, contoh macam saya, kita suka kerja teknikal. Kita nak menulis, nak pegang pen dengan kertas ni, leceh lah. Kalau pakai pen dengan kertas lah, kalau phone tu nak type ke, leceh lah. Kita banyak buat eksperimen, kita banyak buat uji kaji, banyak buat kerja macam-macam lah kan. Tapi kita malas nak menulis tu. Jadi, apa cara saya kekalkan masih lagi menulis adalah kita kena ubah konsep daripada pandang dia sebagai jurnal harian, kena pandang dia sebagai buku log. Kalau kita perasan siapa yang belajar engineering, belajar yang universiti, apa yang tajuk-tajuk teknikal ni, bidang teknikal, kita ada buku log kan. Sebenarnya buku log tu satu pembelajaran yang mana bagus untuk kita tulis, bukan hanya pada diri kita, tapi perjalanan kerja yang kita buat. Hari sekian, aku dah cuba cara ni. Jadi seterusnya apa cara? Jadi saya cadangan saya, kalau ada kawan-kawan yang suka teknikal, tak perlu nak tulis perasaan. Ya, kadang-kadang orang teknikal ni hal perasaan dia suka letak tepi kan. Jadi kita tulis apa progres ataupun apa perjalanan kerja yang kita buat dan bahagikan dia kepada 2. Satu tu apa yang telah kita buat, satu lagi adalah apa yang akan kita buat. Current situation, satu lagi tu next action plan. Kita bahagi 2 dan setiap kali kita sampai satu masa tadi tu, kalau macam tadi kita ada kawan kita yang dia kata dia baca yang sebelum-sebelum dia ni saya rasa ni Hafizul tadi kan, Abang Hafizul tadi dia kata dia baca yang sebelum dia tengok macam mana situasi sebelum tu, macam mana cara dia kawal situasi tu dan emosi dia sebab tu. Jadi untuk orang teknikal biasanya bukan hal emosi, tapi dia boleh baca pula macam mana cara dia selesaikan masalah tu. Dalam hal saya, setiap kali 3 bulan saya akan semak balik yang dulu dan akhirnya dia akan menimbul idea yang baru. Keluar idea baru. Saya aku tak terfikirlah. Waktu tu kita dalam stres, mungkin tak terkeluar cara solution tu tak keluar, solusi tu tak keluar. Kemudian bila 3 bulan akan datang baru kita keluarlah idea yang ni. Itu cadangan saya. Terima kasih. Baik, betul. Terima kasih. Memang apa yang dicatatkan oleh saudara Aid Fauzan tadi, memang itu pun antara yang saya baca juga di artikel. Dia macam yang kami bincangkan awal tadi, itu nama dia macam stream of consciousness punya journal lah, maknanya free writing. Tapi mungkin bagi orang yang teknikal, yang terlibat dalam pendidikan sains, memang gunakanlah secara logbook itu. Memang kita catatkan apakah progress ataupun kita punya kemajuan kita, mungkin dari hari ke hari ke, ataupun dari bulan ke bulan, atau dari tahun ke tahun. Kalau contoh yang terbaik mungkin boleh, kalau siapa yang pernah tonton filem Iron Man, macam apa yang Tony Stark buat waktu dia bangunkan dia punya yang radiator dan dada itu, itulah apa yang dia buat tu. Dia keep tulis apa yang dia buat supaya dia tahu hari ni dia kat tahap mana, apa yang dia boleh ubah, apa yang dia boleh orang kata pertingkatkan untuk masa akan datang. Jadi terima kasih kepada saudara Aid atas perkongsian tadi. Saya nak tambah sikit lagi. Oh ya. Okey. Boleh, sila. Kan tadi Iman kongsikan cerita pasal Tony Stark kan. Mungkin ada setengah orang kata alah Tony Stark tu hanya imaginasi kan. Macam imaginary je, science fiction. Jadi saya nak kasih contoh realitinya. Contoh dia, saya cipta formula baru, boleh Google sendiri, Fauzal number kan. Fauzal tu nama bapa kunyah. Jadi saya cipta sendiri Fauzal number. Ciptaan saya tu mula dipanggil Fauzal number tahun 2019. Keinginan saya untuk cipta formula tu bermula daripada tahun 2016. Jadi waktu 2016 saya dapat notifikasi kata, ni Renault, siapa belajar mekanikal akan tahu tentang Renault kan, Renault number. Jadi pencipta, orang kata apa, kepala untuk fluid flow lah kan, asas pergerakan berdali ni dia yang kepala. Jadi siapa yang belajar bendali akan belajar tentang Renault number. Dan saya tengok Renault number ni kalau dia boleh, asal aku tak boleh. Jadi saya tulis dalam buku log saya tu, saya kata aku nak jadi macam Renault. Nanti kau tunggulah, satu hari nanti aku pun keluar formula aku. Itu saya tulis tu berangan-berangan lah kan. Tapi dahsyat dalam perjalanan berangan tu, kadang-kadang kita tengok balik kan. Jadi ada motivasi diri sendiri kata alah orang boleh asal aku tak boleh, Jadi ini contoh lah, saya nak cerita ini sebagai contoh realiti yang mana
dengan kita tulis tadi itu, dia sentiasa mengingatkan kita, dan pada waktu orang lain buang motivasi kita atas sebab-sebab tertentu, kita sendiri memotivasikan balik diri kita untuk buat apa yang kita nak. Itu yang terjadilah. Waktu saya introduce dulu, tak adalah saya panggil Fauzan Number, saya panggil nama lain lah, nama teknikal dia kan, Cooling Form Index, dan sekarang ni Fauzan Number. Oh, dahsyat Tuan Aid Fauzan ni. Mungkin kalau siapa yang lebih berminat untuk mengetahui tentang, saya pun sempat tadi tengok profil Tuan Aid tadi, beliau banyak menulis tentang subjek dia teknikal lah, yang sains dalam bahasa Melayu. Jadi mungkin siapa yang berminat bolehlah follow beliau. Ini promosi tanpa bayaran. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian tadi. Baik, saya sebenarnya nak jemput sekali lagi Golden, sebab tadi saya panggil mungkin ada masalah teknikal, tapi saya buka peluang sekali lagi. Mungkin ada soalan atau perkongsian nak dikongsi. Golden? Okey ke? Ke saya seorang yang tak dengar? Sebab saya nampak speaker dia terbuka, tapi saya tak dengar suara daripada dia. Abang Faiz dengar ke suara Golden? Okey, rasanya mungkin memang saya yang tak dengar lah kot. Saya tak dengar juga suara dia. Saya dengar suara Iman je. Itulah, tak apalah. Baik. Saya nak buka lagi, mungkin kita akan tamatkan sesi kita pada pukul 11 kot. 11 ialah kita akan tamatkan sesi kita, insyaAllah. Jadi saya nak buka lah kepada siapa lagi yang mungkin nak berkongsi lagi tentang teknik-teknik anda journaling, bagaimanakah anda menulis, journaling seperti apa, ataupun bentuk journal apa yang anda tulis. Mungkin anda boleh kongsikan kepada kita semua untuk manfaat pada pendengar sekalian. Ataupun kalau anda tak nak berkongsi pun, anda boleh bertanya. Kalau bertanya, insyaAllah ada orang kata speaker-speaker yang mungkin boleh membantu anda untuk jawab soalan anda itu. Jadi boleh request sebagai speaker ataupun boleh tanya di ruangan DM. Saya akan bacakan. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Silakan. Ada beza ke kita tulis pakai pen dengan kertas and kita tulis guna alamak. Syairah boleh tunggu kejap saudari Hanis nak bertanya. Macam mana jadi soalan ni? Ada beza ke kita tulis guna pen and kertas and kita guna device? Macam ada kesan ke yang berbeza kepada our brain ke, our feelings ke? Gitu je. Terima kasih. Kalau tanya saya secara peribadi, saya masih lagi menggunakan kedua-duanya. Saya memang, sebab saya pun menulis puisi sebenarnya. Jadi, saya sebenarnya lebih gemar menulis draft puisi atau rangka puisi saya di nota di smartphone lah. Sebab kalau saya tulis di kertas, dia comot tau. Dia ini bergantung pada orang kata preference masing-masing lah. Sebab saya tak suka benda yang comot. Tapi kalau kita menulis puisi ni atau menulis draft tulisan, dia bila kita tulis, bila kita nak ubah tu, kita biasanya akan potong saja. Kalau guna pen lah. Kalau guna pensel boleh padam kan. Tapi kalau guna pen kita akan potong. Jadi potongan-potongan itu ataupun contohan-contohan yang kita nak ubah tu akan orang kata mengotorkan tulisan kita lah. Dan saya tak suka benda itu. Tapi bagi orang lain mungkin benda itu satu yang estetik. Tapi itu pada pandangan saya lah. Bagi saya, kalau tanya saya peribadi, dia tak ada apa-apa perbezaan sangat lah. Dia bergantung kepada pilihan masing-masing. Begitu. Mungkin dari sudut convenience ni ke, ataupun dari sudut kekemasan ni ke, dari sudut orang kata apa yang available atau tersedia pada saat itu. Contoh macam anda dapat satu idea ni, tapi contohnya anda dalam tandas. Kebetulan dalam tandas tu anda bawa handphone kan. Tapi idea ni kalau tak tulis sekarang mungkin akan hilang. Tapi apa yang available pada itu adalah nota dalam smartphone. Ditulislah. Jadi itu apa yang saya boleh kongsikan lah untuk jawab soalan Saudara Hanis. Mungkin kita boleh minta Saudara Faiz untuk jawab. Macam mana? Abang Faiz dengar ke suara? Sudah. Okay, tak apa. Begitulah jawapan saya, Saudara Hanis. Harapnya membantu. Alright, terima kasih. Terima kasih. Baik, Saudari Syahira. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kan kalau jurnal kan kita berlaku jujur ketika menulis kan? Dan kita berpotensi untuk menulis perkara-perkara aib tentang diri kita juga. Jadi, mana untuk jaga rahsia supaya tak tercapai di tangan orang lain, keluarga atau kawan yang tak sepatutnya tahu aib kita tu lah. Kalau macam tu benda-benda yang di luar kawalan kita ni memang susah lah kalau kita nak jawab atau bagi solusi secara tuntas. Tapi
mungkin saudara Syahra boleh cuba tulis di aplikasi di Notes, dan saya rasa ada aplikasi-aplikasi yang kita boleh set password. Jadi password tu memang kita simpan untuk diri kita sendiri lah. Jadi apa segala curhat ataupun segala tulisan kita yang mungkin kita rasa kalau diketahui oleh orang lain akan mendatangkan aib pada kita, mungkin boleh setkanlah password itu supaya ia tidak terlepas pada orang lain. Begitulah. Ini dalam sudut keselamatan ni lah. Saya harap ia membantu saudari Syahira. Terima kasih. Sama. Baik. Kita ada saudari K baru naik sebagai speaker. Silakan kalau nak bertanya ataupun nak beri pandangan. Saya nak cuba menjawab soalan Hanis tadi berkenaan which one is better between tulis kat tablet and tulis kat kertas. So dari segi boleh silakan. Saya pun nak tahu. Dari pembacaan saya untuk daripada website Neuroscience, they do a research between orang yang tulis dekat tablet versus orang dekat paper, and it turns out that orang yang tulis dekat paper actually has better memorization and better memory recall. So regarding in terms of how our brain takes up technology, kan? So we are aware that technology take in information. So we are aware that the more sensory involved or stimulation involved when we're doing something, the more we remember it. So that's why kalau if you compare taking notes on paper or even versus taking note on laptop, that's even worse lah, because you're not even writing the normal macam ni kan. So you just typing. Writing on paper is much better than typing, definitely, and writing on tablet is better than typing. So because of the movement that you have, and then the tactile punya sensor. So kalau let's say you write using a digital pen, if you have the ability or a tablet, right? So if you have the ability to contoh, maybe make your writing vibrate every time you write something, then you might have a better, you might have the same impact as writing on paper. So basically, it goes back to how our brain works. The more information or sensory, how do you say this? Stimulation that the brain gets when writing, the better it is for memory recall. So that's basically the idea behind it, and that's what the research was about lah. Faham. Saya rasa mungkin betul juga apa yang dikatakan oleh Saudari K tadi, sebab ni pengalaman saya waktu belajar dululah. Sebab kalau belajar kan kita ada notes dalam PowerPoint dalam bentuk digital lah, kita tengok dari PC. Tapi macam saya perasan bila saya tulis apa yang, contoh saya belajar law, jadi banyak nama-nama kes-kes yang saya perlu hafal. Jadi hafalan saya itu lebih berkualiti bila saya tulis semula apa yang saya hafal tu pada kertas. Maksudnya saya pegang pen, ambil satu kertas, saya tulis semula. Berbanding saya sekadar baca lah pada skrin kan, ataupun tab yang saya guna. Jadi mungkin orang kata menulis pada kertas tu ada orang kata manfaat-manfaatnya dari sudut sains lah, dari segi kualiti hafalan dia, dari sudut motor skill sebagainya lah, seperti yang diaturkan oleh saudara K tadi. Terima kasih kerana berkongsi. Baik, kita ada saudara JB dan juga Kak Hani juga. Okay, rasanya Kak Ani yang masuk dulu. Kak Ani ada apa-apa nak kongsi atau bertanya ke? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas tak Iman? Suara? Jelas. Sebab tadi saya macam keluar masuk tadi. Oh ya, macam ada tadi. Okay, tak apa. Tapi okey suara boleh dengar Boleh. Okey, macam ni. Saya ada satu soalan dan juga pada masa sama saya juga nak berkongsi. Tapi saya nak mulakan dengan soalan dulu. Kalau menulis diari tak ada apa-apa, adakah itu dikategorikan journaling juga? Macam yang saudara Faiz dengan Iman sendiri pun ada cerita tentang free writing. Jawapan saya ya. Sebab memang orang kata stream of consciousness ataupun free writing. Maknanya apa yang kita lalui pada hari itu. Contohnya, sebenarnya kalau tanya saya, diari, Facebook ataupun Twitter adalah diary zaman moden, di mana kita pun memang kita rant, kita curhat, kita tulis apa yang macam kita marah ke, kita sendu, kita sedih, tapi kita tulis dalam bentuk status Facebook ataupun tweet di Twitter. Dan begitu jugalah dalam diary pun sama je sebenarnya. Dan sebenarnya
apa-apa tulisan yang anda tulis dan terhasil disebabkan anda meresai sesuatu ataupun anda mengalami sesuatu, kita boleh katakan itu sebagai journaling lah. Maknanya sebab memang journaling seperti yang Saudara Faiz katakan tadi, kita jujur dengan perasaan kita. Dan bila kita jujur dengan perasaan kita, kita tulis tanpa tapisan. Begitulah maknanya. Tapi still lah kita masih tertakluk lah pada, orang kata, adalah batasan-batasan yang perlu kita jaga supaya ia tidak mengganggu ataupun mengganggu keharmonian, sensitiviti sebagainya lah. Tapi kalau tanya pada saya, ya, diary juga adalah salah satu bentuk journaling. Okey, kalau macam tu, memang dah lama lah saya journaling. Mantap Dia tu. macam ni, daripada sekolah menengah lagi. Sebab mungkin jarak usia saya dengan adik-beradik agak jauh. So, saya tak ada playmate. Anak-anak jiran je yang jadi rakan sepermainan tu pun kalau dapat jumpa lah. Jadi saya memang daripada sekolah menengah memang saya dah create satu figura, orang kata orang hayal-hayalan, dan saya buat dalam bentuk surat. Saya akan buat dia, nama dia lah, nama orang tu, dan saya akan tulis apa yang saya buat hari-hari. Dan semua tu memang curhat lah semata-mata. Tapi somehow saya memang fikir balik semula, zaman remaja, ialah kita faham kan zaman remaja ni kita orang panggil rebellious streak. Kita ada macam-macam benda lah kita nak lontarkan. Kadang kita tak boleh nak bercakap dengan orang-orang dewasa yang tak faham pergolakan jiwa remaja tu. It helps a lot jugalah untuk buat diary curhat ni. Tapi bila dah ke dewasa, kita lebih kepada structured sebab hidup kita dah banyak tanggungjawab kan. Jadi perubahan pada diri saya lah, saya perasan dia lebih kepada macam yang Iman kongsikan tadi, task list. Task list tu macam saya selalu buat, saya akan kategorikan kepada bulanan, apa saya nak buat dalam satu bulan tu, apa yang saya nak achieve, lepas tu mingguan and then harian. Tapi cuma itulah, saya rasa banyak yang impactful juga lah kan, sebabkan COVID dan pandemik, ya, terpaksa juga salahkan pandemik ni. Banyak jugalah saya perkara-perkara yang tertangguh dan terkendala, saya tak boleh nak bergerak sangat. Jadi diary tu jadi kosong. Satu bulan tu dah tak ada benda dah. Cuma yang saya rajin juga catat ialah expenses saya. Sebab saya memang tabiat saya daripada sekolah menengah lagi, memang saya akan tulis apa yang saya belanja. Sebab begitulah dia dah jadi tabiat hidup tu, memang kita akan teruskan sampai bila lah kot, insyaAllah. So itulah, saya nak juga kongsi dalam beberapa semester yang lepas, sebab saya penuntut kaunseling, kami dalam salah satu subjek yang kami kena belajar tu, kami dipaksa buat satu tugasan yang dipanggil logbook ataupun buku log lah, macam yang saudara Aik tadi kan dia ada share tentang apa tu, kalau orang teknikal mungkin kurang bercerita tentang emosi, jadi boleh buat buku log kan. Jadi tugasan kami tu mencukupkan selama 36 hari. Kena betul-betul detail, tulis apa saja yang berlaku pada diri, apa yang buat pada hari itu, dan ikut pada kategori itu kita kena bagi skala. Macam tu sekali. Tapi somehow ikut pada perkongsian rakan sekuliah lah, mereka kata memang dah tak biasa buat, ada yang kata tak biasa buat kan. Tapi it helps juga sebab keterpaksaan nak siapkan tugasan tu, kita strategikan hari-hari yang akan datang. Jadi kita macam kita nak nampakkan tugasan tu ada maknanya hari-hari kita lalu itu bermakna kan. Jadi kita dah start thinking forward, maknanya kita fikir masa akan datang. Tak adalah kita macam orang kata hari-hari itu hidup melalui orang kata rutin semata-mata. Strategize lah, saya sendiri pun mengaku. Jadi saya gunakan media sosial untuk, especially kat Twitter, saya dah start strategize apa yang saya nak buat dalam masa 36 hari tu. So itulah perkongsian saya, sebab saya rasa memang journaling ni kalau daripada zaman remaja sampai ke dewasa tu, even now siapa yang belum mula journaling tu saya memang sarankan sangat-sangat, because nanti sooner or later kalau baca balik kita punya catatan yang lama-lama tu memang rasa cringe-nya, tapi kita akan nampak kita punya growing and kita punya maturity level tu, at the same time juga progresi kita dalam life. Itu je lah perkongsian saya. Thanks Aiman. Iman. Terima kasih Kak Ani, betul. Dia sebenarnya journaling pun salah satu orang kata life hack lah yang memberikan anda sense of macam mana?
dia memberi anda rasa bahawa anda mengawal dan menguasai hidup anda. Sebab kadang-kadang kita pun kadang dalam satu hari kita akan rasa macam alamak, macam life hits us hard. Mana kehidupan terlalu menghukum kita ataupun ada banyak orang kata inilah perkara-perkara yang menyebabkan kita sedih lah. Kita sedih, kita tak dapat capai bertenang. Jadi dengan menulis dan kita track record apa yang kita dah lalui pada hari itu dan kita dah berjaya mengatasi masalah itu, dia akan berikan kita sense of accomplishment tu lah. Kita macam, oh, aku dah berjaya. Dan walaupun ia kecil, tapi besar maknanya dalam hidup kita. Jadi, pendek kata, menulislah untuk kebaikan hidup anda dan produktiviti hidup anda. Baik, seterusnya saya nak pindah pada saudara JB. Assalamualaikum. Hai. Silakan nak bertanya ataupun nak kongsi pandangan. Okay, saya nak kongsi pandangan. Saya actually pasal journaling ni is a very good thing and very good method to develop lah. Kalau you all belum buat lagi, you better start because actually saya doktor pakar. Actually our brain kan dia mostly works as a computational punya computer. Kita punya brain macam like a super computer. But the problem is macam ada tweet yang dikongsi tu, betul actually problem is about storing information lah. So kita punya brain ni dia lebih kepada idea generation dan computation lah. So bila kita journaling, macam saya sendiri, saya journaling lebih kepada objective wise lah, bukan kepada macam calendar dates lah. Objective wise, contoh lah, saya bagi beberapa contoh. Contoh macam saya, bila saya encounter, saya mainly kerja dekat ICU. So bila saya encounter certain case yang macam susah, so saya akan tulis dalam saya punya journal. Saya akan categorize dari segi isu. So isu dia patient ni macam mana, combine issue of heart, lungs, brain problem. So apa isu yang pelik dan unik dalam patient ni. So apa yang saya dah try, apa yang saya dah buat, apa yang solution yang possible terjadi. So sebab before saya start journey dalam masa saya start medical school lah kan. So saya compare dengan kalau saya tak buat journal, kadang-kadang saya lupa ataupun saya tak tulis. Dia benda tu macam kita lupa, kita tend to forget kan. Kita dah rasa benda ni penting tapi rupa-rupanya bila dah after 1 week lupa dah. So benda tu penting bila kita tulis dan bila saya tengok balik, oh aku pernah try benda ni, dan bila kita buat bacaan, buat research yang lain, baru kita jumpa jawapan dia lah. And then another thing pasal journaling saya buat, sebab saya stock market trader. Saya buat journal apa yang saya dah beli, apa yang saya jual, apa kesilapan yang dah buat sebelum ni, apa yang kita boleh improve lepas ni kan. So journaling ni macam merekod yang track record jugalah. Track record, yes. Betul. Yes, track record. Track record. Okay, ini pasal journaling ni saya rasa it's a very good thing. Cuma the way you do it might be different from one another. Contoh macam kita suka buat diary untuk tengok perkembangan kita dari segi emotional. Dulu macam 1 year ago our emotional lebih fragile, dan sekarang kita tengok diary kita be more mature. Itu dari segi journaling in terms of calendar kan. Dari segi saya journaling in terms of objective, apa yang saya nak dari segi career progression, ataupun journaling dari segi isu yang saya hadapi di tempat kerja saya lah. Apa yang saya dah buat, apa yang saya belum buat, apa yang mungkin apa yang mungkin saya boleh buat dan saya belum cuba lagi. Saya boleh list down. Pada saya calendar wise journaling ataupun objective wise journaling lah. Then another thing yang saya nak kongsi pasal yang Hanis tanya tadi, sama ada menulis di paper ataupun guna device. Actually human ni actually very complex. Ada 7 billion human in the world, right? So study yang K cakap tadi tu just 1,500 people. So susah kita nak cakap yang general. Bila kita cakap pasal research ni, kita cakap pasal sampling and population kan. Kalau dia sampling research tu actually very small. 1,500 peserta dalam tu, dekat Jepun saja. Jepun maybe different from us, from US semua kan, 1,500. Jadi study tu sangat kecil dan impossible untuk generalizekan untuk 7 billion people lah. Impossible untuk generalizekan untuk 30 juta orang di Malaysia. So pada saya, the best way is actually to test. Cuba jaya lah. So this month you try pakai menulis dalam buku, next month you try pakai device,
You try pakai iPad dengan pencil. You try. So what works for me, it turns out that I think I do best on iPad with Apple Pencil lah, because I feel dia punya menulis tu macam real lah, macam dah rasa macam kertas kan, tulis macam very smooth. So but that apa yang berkesan untuk saya lah. So satu, saya boleh buat ke mana-mana, dan saya boleh buat kerja. At the same time saya boleh tulis, saya pakai Notability, saya boleh buka, saya tulis sebagai, jadi dia macam saya punya journal, dan saya boleh categorize lagi journal tu, saya buat jadi lagi organized. And then selalu orang fikir journal harian ni, journalism ni perlu ke kita buat detail sangat? Tak perlu. Kita jangan tulis terlampau detail, sebab our brain pun tak boleh nak store banyak sangat. Kita pun nak tulis banyak-banyak pun tak sempat. So kita tulis salient point, benda-benda yang penting, dan make it organized lah. Itulah, itu pengkongsian dari saya lah. Boleh, kalau saya boleh tanya Tuan JB, Tuan menulis waktu pagi ke malam? Saya selalunya saya tulis waktu pagi lah. Masa tengah kerja, tengah hari bila saya rehat lah, selalunya saya tulis masa tu lah. Dan malam-malam kadang-kadang kalau sempat saya tulis juga. So everyday lah kena tulis. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, banyak perkongsian dan info-info menarik yang kita dapat daripada para speaker yang naik pada malam ini. Jadi itulah kesimpulan yang boleh kita buat setakat ni, bahawa menulislah journal harian anda. Tak kisahlah sama ada ia adalah to-do list ke, ataupun gratitude punya journaling, ataupun track record punya journaling, apa sahaja bentuk journaling yang anda pilih pun, dan bagaimanapun cita rasa atau profil anda, yang penting anda menulis, sebab banyak manfaat yang boleh dapat daripada menulis jurnal. Baik, terima kasih kepada saudara JB. Seterusnya saya nak berpindah kepada saudari Flitz. Oh, hi. Can you hear me? Yes. Boleh dengar tak? Boleh. Okay. Saya nak bercakap dari 3 sudut. Okay. Saya adalah seorang pensyarah. Okay. Masa saya student, saya ambil counselling. So masa saya ambil counselling tu is my minor, my lecturer memang akan ada assignment yang di mana dia suruh kita buat journaling. At first dia macam sepanjang 4 tahun tu saya buat degree tu, dia at first memang it's something that is difficult sebab kita kena tap into our macam weaknesses, vulnerability, and then kita kena tunjuk dekat lecturer, dan kita kena, and the lecturer dia memang spesifik. Kalau macam dia kata buat journaling kan, dia akan cakap macam okay, this part you have to improve. Apa benda yang you belajar, apa benda yang you belajar daripada pengalaman hidup you. So itu sudut dari masa saya student. Sudut kedua, bila saya dah start mengajar, there was one semester I make it compulsory for my student to do journal every week. At first they were really reluctant. Diorang tak suka. They don't feel comfortable telling about their issues, telling about their side of stories. But bila saya buat weekly, dan bila saya bagi as the reader, although benda tu tak ada markah kan, bila saya bagi responses, slowly these students not only diorang rasa lebih selesa, the rapport tu lebih naik antara lecturer dan student, they also improve their language ability tau. Diorang jadi lebih confident untuk menulis. Itu just a sharing part lah from my part. And for now, because I'm planning to insyaAllah continue my study, so I started to have a journal of my progress. Maksudnya macam saya nak buat proposal kan. So this week saya ada idea ni. So esok harinya saya ada idea ni, lepas tu saya olah balik. Lepas tu saya pergi balik dekat yang idea lama, lepas tu saya tengok, oh okay, aku dah buat yang ni. So the progress tu dia nampak. So itu sahajalah perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh saya tanya kepada saudari, saudari menulis di kertas ataupun di apps ataupun tablet PC ke journaling tu? Okay.
Saya ada, kalau yang very personal, saya selesa menulis pakai pen and paper. Tapi saya juga ada blog saya yang macam yang saya rasa saya selesa untuk share dengan orang. Blog saya tulis dekat WordPress. But normally sebab saya also write poem, saya also write journal, saya also write blog. So macam itulah. Tapi I bukannya jenis yang very rajin lah daily tulis journal, tak. Tapi I pernah mengalami satu keadaan di mana saya terlalu serabut. Okey, saya terlalu serabut dan saya buat decision yang saya rasa macam sangat besar yang mengubah hidup saya. Maka saya tulis surat untuk diri saya for the future self. Okay, this is the reason why you do this, you do this, you do this. I list down, there were about like 7-8 pages. So each time I feel regret of making that decision, I go back to that journal. Menarik. Menulis surat untuk kita pada masa akan datang. Wah, Yes. time travel ni. Menarik. Yeah, Satu lagi soalan tambahan sebab tadi saudari ada mention pasal puisi. Puisi tu tulis dalam English atau bahasa Melayu? saya tulis dua-dua. Okey, menarik. Sebenarnya mungkin kalau Cik pernah dengar pasal Jiwa ke? Penerbitan Jiwa? Cik nak terus mengajak Scout Talent. Tak pernah. Tak pernah. Tak Okey. pernah. Jadi Tapi saya ada letak dekat saya punya profile, ada the first track yang pin profile tu, yang itu memang saya letak journal bahasa Melayu. Journal bahasa Inggeris, journal bahasa Inggeris saya letak dekat Hello Poetry. Memang ada dekat saya punya profile. Okey, boleh. Sebenarnya saya nak kenalkan diri saya lah. Saya Iman, saya duta kepada penerbitan Jiwa. Memang kami Jiwa menerbitkan buku-buku yang bertemakan suacinta, self-help, perasaan, curhat sebagainya. Jadi kalau mungkin ada manuskrip yang bersesuaian, mungkin kita boleh hantar kepada kami boleh kita bincanglah macam mana nanti. Oh, boleh DM Boleh sangat. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Will do. I will do that. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okay, mungkin ini request terakhir yang saya akan approve sebab saya akan tamatkan mungkin 11.30 lah kot paling lama. Tadi kata pukul 11 ni dah 11.30 sebab sedap berborak Tapi tak apa. Kita memang suka berborak dengan ramai orang. Baik. Siapa nama ni? Dona DHS. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nadira. Okey, silakan Nadira. Nak bertanya ke, nak bagi pandangan ke? Soalan saya simple je lah. Macam kan ramai orang kata journaling untuk tulis feelings, emotions apa semua. Dan ada juga orang yang gunakan journaling untuk tulis orang punya track record, tulis dia punya macam something yang data lah basically. So macam contoh dalam satu journal tu kita campur semua benda tu, dia tak bersepah ke? Or macam mana? Do we have like separate journal untuk contoh ni track record fitness, ini track record diet kita, ini track record apa-apalah. So faham tak soalan dia? Faham? Betul. Walaupun betul apa yang saya dan saudara Faiz katakan tadi yang kita free writing, maknanya flow kita bebas je, tapi saya percaya yang dalam kebebasan itu kita tetap perlu ada sistem kita. Betul macam apa yang saudari Nadira tanyakan tadi. Betul, kita kena asingkanlah kalau kita macam ya style penulisan free writing yang curhat, yang bebas, tak ada teknik apa semua tu memang kita khususkan pada satu buku ataupun satu folder. Kemudian yang to-do list kita memang kena kumpulkan dalam folder yang lain supaya tak bercampur. Itulah saya bersetuju tentang pengasingan dan pengkelasan itulah supaya kehidupan kita lebih teratur sebab memang itu pun antara salah satu objektif kita journaling atau menulis sebab kita nak pastikan hidup kita ni sistematik, lebih produktif. Jadi kalau kita campur adukkan benda tu, ia dah defeat the purpose lah. Harapnya ia membantulah saudari Nadira. Alright, thank you. Terima kasih, baik. Saya kira itu sahaja untuk sesi kita pada malam ini. Terima kasih pada semua yang mendengar. Alhamdulillah saya pendengar pun masih kekal daripada tadi 250 ke 230. Alhamdulillah dah 2 episod berturut-turut kita masih dapat tenaga yang sama macam ni. Saya sangat bergembira sebagai host anda untuk sesi Curhat Jiwa. Jadi mungkin ada yang baru saja mengenali ataupun baru saja join. Saya nak beritahu yang sesi Curhat Jiwa ini kami akan jalankan 2 kali sebulan pada hari Khamis. Jadi maknanya Khamis selang 2 minggu lah.
So nanti sesi episod ke-8 kita akan buat pada Khamis 2 minggu akan datang. Dan seterusnya saya Imanin Hakim. Mungkin pada siapa yang baru saya mengenal saya adalah duta dan juga orang kata marketer lah untuk penerbitan buku Jiwa. Dan Jiwa ni mungkin anda boleh nampak dia jadi co-host dekat Senarai Speaker ni, anda boleh tekan dan boleh follow. Dan saya nak beritahu sebelum kita menutup bahawa kami di Jiwa dan juga Jejak Tarbiyah, kami baru sahaja dan kami sedang melakukan festival buku Jejak Tarbiyah, festival buku JT, di mana kami baru saja berpindah ke banglo ataupun kami namakan sebagai teratak buku. Di sana memang kami jadikan dia sebagai kedai buku lah, dan ini antara konsep yang menarik lah sebab memang jarang di Malaysia orang buat konsep rumah buku. Jadi kalau anda pergi tu memang rumah tu instead of tempat orang tinggal, kami jadikan dia sebagai kedai buku. Di sana adalah ruang baca, anda pun boleh mengopi, dan juga ada orang kata ruang untuk anda buat kerja kalau anda nak buat assignment ke, nak meeting ke apa, so memang semuanya ada disediakan. Anda boleh datang dan jemput tu datang. Dan sampai itu, macam yang anda lihat pada tweet yang saya kongsikan atas ni, kami ada buat festival buku bermula daripada 27 November sampailah ke 5 Disember. Kami ada buat jualan, ada diskaun-diskaun yang menarik untuk anda beli. Jadi saya jemputlah pada anda semua untuk datang ke festival buku kami. Nanti kalau saya akan tweet sekali lagi segala tentatif atau cara program-program kami ini, festival buku JT. Jadi saya sangatlah menggalakkan anda semua, para pendengar, pada pecinta-pecinta buku sekalian, untuk datang ke festival buku kami. InsyaAllah akan berlangsung sampailah ke 5 Disember. Dan esok hari kita akan ada sesi curhat kopi dan perasaan bersama saudari Aina Wafi. Dan kemudian pada hari Sabtu kita pun ada sesi bersama Ustaz Syahari yang akan bercakap tentang buku-buku atau kitab yang telah bersama beliau mewarnai hidup beliau. Dan kita pun akan bukalah banglo atau teratak buku JT itu untuk dilawati untuk anda semua. Jadi saya mengandalkanlah kehadiran semua untuk datang ke teratak buku kami di mana di Bangi, dekat section 1. Nanti saya akan kongsikanlah segala maklumat tu, anda boleh lihat di sana lah. Jadi saya rasa itu saja. Saya berterima kasih kepada semua para speaker yang bersama kita pada malam ini. Kita berbincang tentang journaling ataupun menulis dan kepentingan journaling harian pada hidup kita. Segala orang kata perkongsian ataupun kesimpulan saya dah kongsikan dalam bentuk berbenang atau bertrack. Anda boleh baca dekat profil saya, boleh tekan dan baca setiap orang kata tidbits lah, perkongsian daripada para speaker semua. Jadi anda boleh baca di sana. Dan untuk itu saya rasa setakat itu saja untuk episod kita pada hari ini, episod ke-7 Curhat Jiwa. Saya Iman, host anda untuk malam ini. Semoga kita berjumpa untuk episod ke-8 2 minggu lagi. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.